Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil Islam wal iman wa an'amana bi ni'matil istiqamati wath thabati 'ala siratihil mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Masjid, Timbalan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh aljatan kuasa masjid yang ada, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita masih lagi diberikan peluang yang amat berharga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menikmati dan mengecapi nikmat penghidupan di atas muka bumi Allah taala ini. Kita sudah pun berada pada malam yang ke-10 Safar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita terus mempertingkatkan proses pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu pun dengan hidayatut taufik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus tergolong daripada golongan yang memakmur ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dapat kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Allah taala bagi kekuatan kepada kita dengan nikmat kelapangan masa yang ada untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala di taman syurga Allah, untuk kita mengambil ibrah dan peringatan daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan, supaya penghidupan kita senantiasa terpandu dan terarah serta terpimpin ke arah keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berada di atas siratan mustaqim, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan teruskan pengajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Masih lagi berada di surah Al-Insan ayat yang terakhir. Kita insya-Allah pada malam ni kita ambil, kita akan teruskan, kita akan habiskan insya-Allah pada malam ni surah Al-Insan pada ayat yang ke-27. Betul. Ayat yang ke-27 hingga ke akhirnya 31 insya-Allah. Jadi insya-Allah sebelum kita nak teruskan pengajian kita ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan kita bersyukur dengan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengumandangkan selawat ke atas baginda, dan seterusnya kita buka majlis kita dengan umul kitab. Moga-moga dipermudahkan pengajian kita ini, dan seterusnya kita akan sama-sama baca daripada ayat yang ke-27 hingga ke akhirnya ayat yang ke-31 insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا
شاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله Barakallahu lana wa lakum jami'a. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebentar tadi insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pengajian yang lalu kita telah membicarakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa Al-Quran itu memang datangnya daripada Allah. Satu penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan bahawa Quran ni datang daripada Nabi. Pasal Nabi yang beritahu, Nabi yang sebut, Nabi yang bacakan Al-Quran. Jadi mereka menyangka Al-Quran ni datang daripada Nabi SAW. Dan apabila mereka mendengar Nabi SAW melafazkan, membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang mana mereka tidak pernah dengar, sebelum daripada ini, orang-orang Arab yang boleh mengeluarkan perkataan yang begitu cantik, yang begitu indah, gaya bahasanya yang begitu teratur, mereka jadi pelik. Pasal orang Arab ada di antara mereka yang memang mereka dekat di Mekah tu tuan-tuan, ada dipanggil Suqul Iqaz. Dekat pasar tu dia ada buat satu pentas. Memang orang yang sastrawan Arab ni, di antara orang-orang Mekah, orang Quraisy, orang kafir Quraisy, ada di antara mereka yang boleh bercakap dengan menggunakan gaya bahasa yang begitu cantik, yang begitu indah. Tetapi apabila mereka mendengar Nabi melafazkan Al-Quran ini, mereka jadi pelik. Perkataan ni tak pernah kami dengar. Jadi mereka sampai mengatakan pasal Nabi yang cakap. Dia kata ni daripada Muhammad, tapi ini bukan perkataan manusia, ini sihir ni, kata dia. Dia menganggap begitu. Jadi Allah Ta'ala tegaskan bila Allah Ta'ala turunkan ayat yang 23 ini. Sebenarnya Al-Quran ini memang benar-benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang turunkan melalui perantaraan Jibril. Nabi hanya melafazkan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Dia tak sama dengan hadis kursi, tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan, hadis kursi Allah Ta'ala ilhamkan dekat Nabi. Nabi sebut dengan gaya bahasa Nabi, dengan bahasa Nabi, bukan bahasa Allah. Tapi Al-Quran ni Nabi terima daripada Allah melalui perantaraan Jibril. Kemudian Nabi lafazkan seperti mana yang Nabi terima daripada Jibril alaihissalam. Dia tak macam hadis kursi. Hadis kursi pun daripada Allah. Tapi bezanya hadis kursi Nabi menyebut dengan perkataan dia sendiri, bukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beza hadis kursi dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan
memberikan semangat motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi senantiasa bersabar terhadap ketetapan Allah, takdir yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam menghadapi ancaman dan tentangan daripada orang kafir Quraisy, daripada orang yang kufur, orang yang berbuat dosa itu. Dan senantiasalah untuk mendapat kekuatan bagi kesabaran itu, Allah Ta'ala sebut kepada Nabi supaya senantiasa berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada pagi hingga ke petang, daripada siang hingga ke malam. Hati jangan kosong daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Senantiasa Allah berada dalam hati kita. Dan nak tambahkan lagi kekuatan itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta Nabi secara khususnya dan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain daripada berzikir tadi, hendaklah kita senantiasa membiasakan diri dengan solat malam. Sebab itu Nabi kita tak pernah tinggal solat malam ini sampai bengkak-bengkak kaki semayang malam, bertahajud, bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selesai itu pada pengajian yang lalu. Pada malam ini kita nak teruskan lagi pada ayat yang ke-27. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut pada ayat yang ke-27, inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, haula ni dia pergi dhamir ataupun kata ganti nama ini, dia pergi kepada orang-orang kafir. Sesungguhnya mereka siapa? Mereka orang-orang kafir itu, orang-orang kafir Quraisy yang tak nak terima dakwah Nabi ini, sebenarnya yuhibbunal ajilah. Mereka sangat-sangat mencintai, menyayangi, mengasihi al-ajilah. Apa makna al-ajilah? Di sini diterjemahkan dunia. Kenapa dunia dinamakan al-ajilah? Al-ajil dalam bahasa Arab maknanya cepat, segera, instant. Dia Allah Ta'ala kata perangai orang-orang kafir ni, dia suka perkara-perkara yang segera, yang boleh nampak depan mata, yang cepat dapat. Sebaliknya Islam ni tidak, tuan-tuan. Islam yang kita sedang pegang sekarang, yang kita sedang anuti daripada dulu, Islam baka kita ni, sebenarnya satu agama yang bukan al-ajil, satu agama yang kita bukan mudah cepat dapat, sesuatu yang kita tidak nampak di hadapan mata kita, ganjarannya, imbuhannya tak nampak dan kemudian dapat. Kita kena yakin dan percaya. Orang yang tidak beriman, lebih-lebih lagi orang kafir, dia nak benda yang nampak depan mata dan nak instant, nak segera. Kita kan sekarang suka yang segera-segera. Mati pun instant juga. Pasal makan, minum pun yang instant. Jadi mati pun instant. Mati pun segera. Banyak masalah dia. Jadi dunia ni bersifat instant. Dunia ni Allah Ta'ala tegaskan, Allah Ta'ala tak gunakan inna haula'i yuhibbuna dunya. Tidak. Allah Ta'ala gunakan, gantikan perkataan dunia kepada al-ajil, instant, segera. Dunia bersifat segera. Semua kita dapat depan mata, dapat segera. Di dunia lagi kita boleh dapat. Inilah yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, satu celaan di atas kecintaan mereka terhadap dunia ini, dan peringatan terhadap kehadiran hari kebangkitan. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan mereka tidak mempedulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, iaitu hari kiamat. Hari kiamat satu yang berat. Kita akan menghadapi hari yang paling sukar, lebih sukar daripada dunia ini. Walaupun di dunia kita rasa kehidupan kita macam sukar, macam-macam ujian yang Allah Ta'ala turunkan. Covid ni tak selesai-selesai, ada kat Jasin pula. Nampak? Dah makin bertambah balik.
Kita rasa macam berat. Nak kena pakai tutup muka, berpurda je. Rimas rasanya. Lemas. Tapi besok dekat akhirat lagi lemas kita. Lemas dengan air peluh kita besok. Dekat hari akhirat manusia lemah dengan air peluhnya sendiri. Pasal matahari sejengkal dengan kepala kita. Bayangkan kita yang duduk jauh daripada matahari, malam hari ni pun berpeluh-peluh. Ini kan berada dekat hari akhirat dalam keadaan matahari sejengkal. Ramai manusia yang lemas dalam air peluhnya sendiri. Macam-macam keadaan. Air peluh ada yang bawah tapak kaki, tak naik pun. Tapi jalan sebelahnya belah ni. Air peluh ikut amalan masing-masing semasa di dunia. Kalaulah di dunia kita lemas dengan al-ajilah ini, lemas dengan dunia, maka kita akan lemah dengan air peluh kita sendiri. Subhanallahu akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta-minta kita jauh daripada lemas dengan air peluh kita sendiri. Sebab itu kita perlukan amalan semasa hidup di dunia ini. Amalan Allah Ta'ala dah bagi tadi atas. Zikir. Apa makna zikir, tuan-tuan? Zikir kita meletakkan Allah Ta'ala dalam hati. Orang yang berzikir ialah orang yang senantiasa hatinya tidak lupa akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa makna zikir? Zikir ni, tuan-tuan, daripada segi bahasa dia ialah melepaskan diri daripada lalai dan lupa dengan menghadirkan hati dan sedar secara berterusan. Itu makna zikir. Hati kita senantiasa hadir, ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada segi istilah syaraknya, zikir menyebut nama sesuatu dengan hati. Sebut nama Allah dengan hati, dengan lisan. Menyebut nama Allah dengan sifat-sifatnya, atau menyebut akan hukum-hukum Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Menyebut nama para rasul, para nabi, berbuat amalan kebaikan seperti membaca Al-Quran, bertasbih, memberi nasihat dan sebagainya. Itu maknanya zikir. Allah Ta'ala dah bagi dia punya apa? Petua dia. Macam mana kita tak nak lemas tu. Yang pertama, hati kita senantiasa ada Allah, tak terlepas daripada Allah. Duduk dalam keadaan macam mana pun kita tak lupa Allah. Makan tak lupa Allah, tidur tak lupa Allah. Sebelum tidur dah tidur, nak buat macam mana? Sebelum tidur dah tidur, roh kita dah keluar daripada jasad kita. Berada dalam apa jua keadaan pun, hati kita senantiasa ada Allah. Innallaha ma'ana. Ini, tuan-tuan, kita kena letakkan perkara ini dalam hati kita. Okey. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Jangan kita di sini nak mengajar kita supaya kita jauhkan, cintakan kepada perkara-perkara yang segera ini. Kita kena pedulikan. Pedulikan apa? Pedulikan akan hari yang sangat berat yang bakal kita temui besok, yang dinamakan dengan hari kiamat. Hari ini tidak ada hari yang lebih berat daripada hari itu. Jadi kita jangan lupa yang kita akan berada dalam hari itu. Kalau kita lupa nanti, Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut kepada orang-orang yang lalai ini, Allah Ta'ala kata, al-yawma nansakum, pada hari ini kami lupakan kamu. Allah Ta'ala lupakan kita, buat tak tahu dengan kita, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kama nasitum liqa'a yaumikum hadha, sebagaimana kamu dulu di dunia lupa akan kami, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lupa Allah, lupa malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan. Maka pada hari kiamat nanti kita akan dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga kita tidak termasuk daripada golongan yang dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, tuan-tuan. Ini perkara yang kita kena ambil perhatian. Jangan sampai kita dilupakan oleh Allah. Kenapa kita dilupakan? Kerana kita lupa akan Allah di dunia ini. Bahkan kalau kita senantiasa lambat-lambat, suka lambat-lambat untuk beribadah, tidak ambil perhatian tentang waktu solat, lambat-lambat,
kita besok akan dikemudiankan oleh Allah. Orang lain semua dapat masuk dulu, kita kemudian. Allah Ta'ala pandang kita lambat, masa kita senantiasa melambat-lambatkan perintah Allah. Jangan suka menangguh-nangguh perintah Allah. Semayang di awal waktu, walaupun waktu semayang ni luas, panjang, Isyak sampai ke sebelum subuh. Dia suka tangguh-tangguh. Nantilah ke Melangkah aku bangun lah. Boleh. Bimbang-bimbang langsung tak bangun. Niat nak bangun tapi dah meninggal. Nak bangun macam mana? Baik kita semayang awal, selesaikan tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia sengaja tak semayang Isyak kerana dia nak bangun tahajud. Ada kekuatan pasal dia tak buat lagi semayang Isyak tu. Ada kekuatan. Jangan tuan-tuan, jangan buat macam tu. Bahaya. Sangat berbahaya. Bimbang-bimbang kita tidak sempat nak buat. Jadi perkara ni kita jangan tangguh-tangguh. Okey. Jadi kita dalam ayat ini Allah Ta'ala minta kita supaya jangan cintakan sesuatu yang instan ini. Jangan cintakan dunia. Tapi inilah yang Nabi sebut di dalam hadis dia, umat di akhir zaman ada satu penyakit dalam hati dia yang dinamakan penyakit wahan. Sahabat tanya, "Ma huwal wahan ya Rasulullah?" Nabi kata, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Orang yang ada penyakit wahan ni dah kena virus wahan ini. Apa dia? Bukan Wuhan. Wuhan kat China. Kan? Wahan. Penyakit apa? Cintakan dunia dan sangat bencikan kematian. Kau jangan sebut perkataan mati. Tak boleh kata, kau jangan sebut. Aku tak boleh dengar orang mati-mati, takut. Biar kita kena rasa takut dengan mati ni supaya kita boleh insaf. Sebab itu Nabi kata, kafa bil mauti zikra. Cukuplah kematian itu menjadi satu pengajaran yang paling besar kepada kamu. Sebab itu bila ada orang meninggal, kita diminta pergi ziarah. Bukan meninggal je, sakit dah kena pergi ziarah dah. Supaya kita beringat sebelum kita sakit. Kalau dah sakit, dah tak boleh nak datang belajar lagi dah. Kalau dah sakit, nak beribadat pun dah susah. Nak semayang tahajud susah, nak semayang sunat susah. Dah tak boleh nak hadir majlis ilmu. Jadi sebelum sakit ni kita ambil peluang itu. Okey tuan-tuan, itu ayat yang ke-27. Kemudian ayat yang ke-28, nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum. Kami telah mencipta mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Imam Mujahid dan lainnya berkata, yakni postur mereka, bentuk tubuh badan mereka dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu khalaqnahum. Allah Taala beritahu kepada orang yang cintakan dunia ni, kamu duk cintakan dunia ni sampai tinggalkan, lupakan hari yang paling berat. Kamu lupa ke yang ciptakan kamu itu aku, kata Allah. Yang tubuh badan kamu, sendi semua kuat ni sekarang ni pasal aku yang bagi. Jadi jangan lupa kepada aku. Jangan lupa bahawa aku akan pertanggungjawabkan apa yang kamu buat semasa hidup di dunia ni. Bersyukur tak dengan nikmat sendi-sendi yang aku bagi, yang boleh bergerak, yang boleh angkat, yang boleh menapak, yang boleh melangkah. Kenapa tak melangkah ke tempat yang aku redha, kata Allah? Kenapa kamu tak melangkah ke rumah aku, ke rumah Allah? Pergi ke kedai-kedai makan waktu maghrib, tak datang ke masjid, kenapa? Sedih kita tengok orang yang duduk dekat kedai makan tu. Yang saya sedih bila lalu tadi dekat depan tu, kan, depan masjid tu, yang semayang dengan yang duduk kat kedai itu lebih ramai yang duduk kat kedai. Allahu Akbar. Sedih kita tengok, ya Allah. Sampai bila manusia ni nak insaf dan bertaubat? Allah Ta'ala dah bagi ujian yang paling berat. Agak nak berat macam mana lagi? Nak kena tsunami ke? Macam dekat Palu tu berpusing, macam kena blender baru nak bertaubat.
Hantar tsunami, hantar gegaran, masuk dalam bumi dengan air laut pula bagi datang. Ya Allah, takkan nak macam tu baru nak datang masjid? Allahu Akbar. Kita sangat bimbang. Saya selalu sebut, kita semayang jarak-jarak pun masjid tak penuh lagi. Patut semayang jarak-jarak ni sampai keluar sana macam hari Jumaat. Majlis ilmu lagi tak nak datang. Pas semayang balik je. Jadi Allah Ta'ala ingatkan kita, nahnu khalaqnahum, kamilah menciptakan mereka, wa syaddadna asrahum, dan menguatkan tubuh badan mereka, wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kata Allah, kalau kami menghendaki, kata Allah Subhanahu wa taala, baddalnahum, kami akan menggantikan mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Yakni jika kami kendaki, maka kami akan membangkitkan mereka pada hari kiamat, menggantikan mereka dan mengembalikan mereka dalam bentuk yang baru. Kalau kami nak. Ini dalil adanya kebangkitan di hari kiamat dengan menyebut penciptaan yang pertama. Allah Ta'ala sebut penciptaan yang pertama itu. Ibn Zaid dan Ibn Jarir berkata, maksud firmannya, apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh menggantikan mereka dengan orang yang serupa dengan mereka, yakni jika kami berkehendak, maka kami akan mendatangkan kaum selain daripada mereka. Ini Allah Ta'ala sebut. Iyasha dalam surah An-Nisa, iyasha yuzhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira. Jika Allah Ta'ala menghendaki, nescaya dia memusnahkan kamu wahai manusia, dan dia mendatangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Kalau manusia ni tak nak bertaubat, tak nak insaf, Allah Ta'ala akan musnahkan. Allah Ta'ala akan musnahkan kampung itu. Dia gantikan dengan umat yang lain pula. Orang lain pula digantikan, menggantikan orang kat kampung tu. Pasal kampung tu dah kena hapus. Allah Ta'ala dah terbenamkan dalam bumi. Allah Ta'ala kata, kalau aku nak, aku boleh gantikan kampung tu dengan orang lain pula. Pasal degil sangat, tak nak ikut perintah aku. Allah Ta'ala pernah buat kepada kaum-kaum yang terdahulu. Dan kita pun dengar berlaku dekat Indonesia banyak perkara ini. Contohnya Palu tu, habis meninggal, Allah Ta'ala gantikan orang yang baru pula yang duduk situ. Ini dia tuan-tuan, itu peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ingat. Jangan sampai Allah Ta'ala nak gantikan kita dengan orang lain pula. Gantikan orang kat kampung tu dengan orang lain pula datang ke kampung kita. Sebab itu di akhir ayat itu Allah Ta'ala kata, inna hadhihi tazkirah, sesungguhnya ayat-ayat ini adalah merupakan satu peringatan. Yakni surah ini adalah peringatan. Ini merupakan peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang nak ambil peringatan. Faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila, maka sesiapa yang menghendaki kebaikan bagi dirinya, nescaya dia mengambil jalan kepada Rabbnya. Kalau kita nakkan kebaikan untuk diri kita, kita ambil jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita senantiasa buat dosa, kita yang sebenarnya mencampakkan diri kita ke dalam api neraka Allah. Kita yang nak terjun sendiri ke dalam api neraka, tak payah diirit pun. Kita sebenarnya yang nak minta malaikat irit kita, mengheret kita bawa ke dalam api neraka. Orang yang berbuat dosa, orang ini dipanggil orang yang menzalimi diri sendiri. Sebab itu Allah Ta'ala ajar di dalam Al-Quran doa, Rabbana hablana min azwa, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Allah Ta'ala ajar doa ni doa orang yang beriman.
Bila dia buat dosa banyak, dia dah insaf, dia kena minta doa pada Allah, ya Allah, kami ni orang yang menzalimi diri kami sendiri, menganiaya diri kami sendiri dengan berbuat dosa. Bila kita berbuat dosa, kita menzalimi diri kita sendiri. Walaupun kita buat zalim kepada orang lain, tapi kita menzalimi diri kita sendiri, menyebabkan kita terhumban ke dalam api neraka Allah. Wa illam taghfir lana, kalau Allah Ta'ala tak ampunkan kami, kata Allah, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami pasti akan tergolong daripada golongan orang-orang yang rugi. Rugilah kita. Di dunia pun rugi. Kita rasa kita beruntung pasal kita boleh zalimkan orang, boleh anyayakan orang, kita gelakkan orang. Tapi sebenarnya di dunia lagi kita dah rugi dah. Tak ada orang suka pada kita pun. Lebih-lebih lagi di akhirat Allah Ta'ala akan benamkan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal'iyazbillah. Jadi perkara yang kita kena ambil peringatan. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan di sini, inna hadhihi tadhkirah. Ini adalah merupakan peringatan daripada Allah bagi orang-orang yang nak mencari kebaikan untuk dirinya, supaya boleh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang kita kena ambil perhatian, tuan-tuan. Kena selalu ambil peringatan. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kita semayang Jumaat seminggu sekali. Dan bukan saja datang semayang Jumaat, dimulakan dengan khutbah. Khutbah itu adalah merupakan tazkirah mingguan. Bagi orang-orang yang tak datang majlis ilmu macam ni, itulah dia paling kurangnya seminggu sekali masuk dekat dia dalam otak dia peringatan, masuk dalam hati dia peringatan. Itu paling tidak. Kalau langsung tak datang sembahyang Jumaat kerana alasan Covid, habis. Sebab itu 3 kali tak datang sembahyang Jumaat, hati ditutup oleh Allah. 3 kali dengan sengaja, dengan alasan kononnya Covid lah, sengaja tak nak datang. أشهد أن محمدا رسول
لا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala sebut seterusnya pada ayat yang ke-30, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Allah Ta'ala tegaskan وَمَا تَشَاءُونَ, dan kamu, ma tu manafi, maknanya tidak. Tasya'una, kamu tidak akan mampu berbuat apa saja yang kamu nak. Illa ayyasha Allah, melainkan apa yang kamu kendaki itu dikendaki juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perkara yang kita kena letakkan di dalam hati kita. Jadikan satu akidah kita. Apa yang kita buat, apa yang kita rancang, memanglah Allah Ta'ala suruh kita merancang. Dan Nabi menunjukkan dalam kehidupan dia betapa pentingnya perancangan dalam kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala siap bersumpah pula dengan masa. Nak cerita masa ni sangat berharga kepada kita. Jika sekiranya kita tidak menghargai masa dengan memenuhkan masa kita dengan perkara-perkara yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita disebut oleh Allah Taala innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu memang berada dalam kerugian pasal tidak menghargai masa. Sebab itu Nabi merancang dalam kehidupan dia. Nabi mengajar sahabat-sahabat dia, umat dia, kita ni merancang apa yang kita nak buat dalam satu hari ini, kita kena rancang. Tapi kita kena ingat, walaupun kita merancang, wa makaru wa makarallah, mereka itu merancang, iaitu manusia itu merancang, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena ingat, Allah Taala juga ada rancangan untuk kita. Dan kita kena yakin dan percaya, innallah wa makaru wa makarallah innallaha khairul makirin, sesungguhnya perancangan Allah itu sangat baik untuk kita. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena letakkan dalam hati ini, walaupun apa yang Allah Ta'ala rancangkan itu nampak macam tak baik untuk kita, apa yang Allah Ta'ala tetapkan, perancangan Allah untuk kita itu berbentuk musibah, tapi tetap musibah yang Allah Ta'ala kenakan ke atas kita itu satu kebaikan untuk kita. Kerana musibah yang menimpa kita itulah yang menyebabkan kita boleh datang ke masjid selepas daripada itu. Kita boleh menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang telah Allah Taala tetapkan kepada kita, baik yang berupa nikmat ataupun yang berupa musibah, semuanya adalah perkara yang baik untuk kita umat manusia. Ini kita kena yakin. Jangan bila kita kena ditimpa musibah je kita kata Allah Ta'ala tak sayang aku. Kenapa? Siap soal. Kenapa ya? Aku ni orang masjid ni. Kenapa aku je asyik sakit? Orang yang tak datang masjid tak sakit-sakit pun. Sihat, segar bugar je aku nampak. Yang kita ni 3 serangkai. Yang datang masjid ni 3 serangkai. Semayang duduk atas kursi, dah bukan semayang aja, duduk atas kursi terus lah. Tuan Haji ni, kan? Jangan persoalkan Allah. Tapi alangkah baiknya, alangkah indah pun dalam keadaan semayang atas kursi pun datang juga ke masjid. Yang segar bugar tu tak datang masjid pun, Allah Ta'ala pilih kita. Itu Allah Ta'ala telah kehendakkan untuk diri kita. Kita senantiasa istiqamah berada di atas jalan yang lurus ini. Sebab itu jangan lupa doa pada Allah.
Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita baca surah Al-Fatihah bila solat, kerana di dalam itu ada doa istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar kami berada di atas jalan yang istiqamah, jalan yang lurus, jalan yang betul, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia tuan-tuan. Ini perkara yang kita kena ambil perhatian. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Nampak tu? Allah Ta'ala simpul mati ni akidah kita. Walaupun benda tu berbentuk musibah yang menyakitkan kita, menyakitkan hati kita, menyakitkan tubuh badan kita, kita kena yakin apa yang Allah Ta'ala bagi kita tu Allah Ta'ala maha tahu. Kita tidak tahu apa hikmah dia, tak tahu pun. Lepas tu baru kita tahu, ya Allah, rupanya dengan aku kena ni aku boleh datang ke masjid rupanya. Aku boleh istiqamah datang mengaji ni, belajar ni, alhamdulillah. Dan kita kena yakin hakimah, apa yang Allah Ta'ala aturkan untuk kita satu perkara yang sangat bijak. Allah Ta'ala maha bijaksana. Bijaksana, bijak sini. Kita rasa kita bijak, tapi Allah Ta'ala lah yang maha bijak. Jadi orang yang berpegang dengan Al-Quran, orang yang bijak. Kerana Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah datangnya daripada zat Allah Ta'ala yang hakimah, yang maha bijak. Berpeganglah kepada Al-Quran. Beramallah dengan Al-Quran. Dan terakhirnya Allah Ta'ala tutup ayat surah Al-Insan ini. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Dia iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan sesiapa yang dikendakinya di dalam rahmatnya. Allah Ta'ala sendiri yang masukkan kita dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Tetapi kita kena merancang, kita kena berusaha bagaimana nak mendapat rahmat daripada Allah. Jangan kita duduk menunggu je, alah aku ni tak sampai seru. Kan ada orang cakap, kenapa kau tak pergi sembahyang? Alah aku tak sampai seru. Apa benda yang tak diseru tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu seruan lah tu. Tak sampai seru kata dia. Dia yang tak nak buka hati dia, tak nak gerakkan kaki dia untuk datang ke masjid. Dia sendiri tidak ada tekad dan tak nak berdoa pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi kekuatan. Kekuatan tu tuan-tuan bukan datang daripada diri kita. Bukan datang dengan kederat kita. Kita tak mampu pun. Kekuatan itu datangnya daripada Allah. Hasil daripada kehendak, keinginan kita dan minta kekuatan itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Allah Ta'ala akan bagi. Tapi kalau kita sendiri yang tak nak bergerak, kita sendiri yang tak nak cuba mencampuri orang-orang masjid, orang yang duduk dalam majlis ilmu, macam mana kita nak boleh berada? Sebab itu Nabi kata suruh kita pilih orang yang nak kita jadikan kawan. Nabi kata suruh kita pilih siapa yang kita nak jadikan kawan. Cari orang-orang yang beriman. Berkawan dengan orang-orang yang kaki masjid, baru kita boleh kaki masjid. Kalau berkawan dengan orang kaki karaoke, kita akan jadi kaki karaoke juga. Kawan dengan orang kaki ngetir je, mak motor je, kita akan jadi mak motor lah jawab. Sayanglah. Kan? Ni perempuan, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kata dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki di dalam rahmatnya, yang Allah Ta'ala kehendak. Bagaimana kita nak dapat rahmat dan kehendak yang Allah Ta'ala nak masukkan kita dalam rahmat itu? Kita sendiri kena ada usaha. Innallaha la yughayyiru, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan ubah nasib sesuatu kaum itu selagi mana kaum itu tak nak mengubah nasib dirinya sendiri.
Allah Ta'ala tak akan ubah nasib kita ni tuan-tuan. Kita akan tetap berada di atas jalan yang salah kalau kita sendiri tak mau keluar daripada jalan yang salah ini. Kita duduk berkawan pula dengan orang-orang yang salah, orang-orang yang batil, orang-orang yang suka berada di dalam maksiat. Bagaimana kita nak keluar? Kita sendiri tak nak cuba keluar. Menunggu dan menunggu sampai bila? Kita sendiri tak nak berubah. Orang duk ajak pun tak nak ikut. Jumpa orang yang beriman ni lari, melarikan diri. Tak nak jumpa dengan pak imam, pak ustaz. Tengok ustaz tu lagi. Sekarang kalau bagi salam kan, sekarang dia ajak lagi masjid, takut pula. Kan? Lama tak nampak awak ni, kata dia. Baguslah. Kan? Kita tuan-tuan kalau jumpa kawan-kawan yang dah lama tak datang ni, kita Assalamualaikum. Alah, hai. Sayang, aku sayangkan aku sayangkan kau ni. Lama tak nampak pergi kat rumah Allah. Lama tak jumpa awak. Tak nampak pun muka dekat masjid. Bila kita nak pergi? Jomlah kita sama-sama. Urut belakang. Sekali-sekala belanja dia makan roti canai. Sambil-sambil makan tu, ajaklah sekali. Kan? Ajak dia datang. Kesian kat dia. Kita dapat pahala tuan-tuan. Doa yang paling baik tuan-tuan, kalau kita doakan kawan kita bukan depan dia. Itu doa yang paling afdal sekali. Selalulah berdoa untuk rakan-rakan kita, sebut nama dia dalam doa kita. Ya Allah, sebut nama dia, siapa-siapa yang kita nak sebut tu, bagilah hidayah kepadanya ya Allah. Aku nak dia bersama-sama dengan aku berada di rumahmu ya Allah. Besar pahala tuan-tuan. Malaikat akan doakan kita sama. Malaikat akan mengaminkan, kita pun akan diberikan nikmat istiqamah. Apa yang kita doa tu, minta dia datang masjid, maka kita akan diberikan nikmat istiqamah untuk terus mencintai masjid. Tuan-tuan, kalau kita cintakan masjid ni, cintakan rumah Allah ni, besok kita akan dapat naungan dekat padang mahsyar. Wasyabun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, kata Nabi. Orang yang besok dapat naungan dekat padang mahsyar, orang yang hatinya senantiasa tersangkut di masjid. Tapi Nabi menggunakan kalimah orang muda. Kenapa dia tak guna orang tua? Pasal orang tua ni lah tempat dia sepatutnya. Bukan kat kedai kopi tu. Lepas semayang tak apa. Ni time semayang duduk kat kedai kopi. Tak betul lah tu. Nabi tekankan orang muda. Orang muda ni memang hati ni senantiasa duk ingatkan dunia, sibuk dengan dunia, nakkan keseronokan, dia lupa akan masjid. Sebab itu Nabi tak guna perkataan orang lama, veteran, otai-otai. Nabi guna perkataan orang muda. Orang muda, kalau orang muda boleh datang masjid, memang hebat. Hatinya pula rindu nak datang masjid. Ni dia tuan-tuan. Dan jadi di sini Allah Ta'ala tegaskan, Allah Ta'ala sahajalah yang boleh memilih kita berada dalam rahmat dan kasih sayangnya. Wazzalimina a'addalahum azaban alima. Allah Ta'ala gunakan perkataan zalimin. Allah Ta'ala tak guna perkataan kafirin. Pasal zalimin ni termasuklah orang Islam yang tidak beriman, orang Islam yang kurang imannya, yang menzalimi diri dia sendiri, tak nak datang semayang, tinggalkan solat terus, tak nak cuba memperbaiki diri dengan datang belajar. Allah Ta'ala gunakan perkataan ini umum untuk orang kafir masuk sekali, dan memang dah orang Islam yang senantiasa berbuat dosa ni termasuk dalam perkataan az-zalimin. Allah Ta'ala sediakan bagi mereka azaban alima, azab yang amat pedih. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, azab yang menyeksakan. Walaupun orang Islam yang zalim ini boleh dikeluarkan besok daripada neraka masuk ke syurga, tapi tetap rasa seksa tu. Jangan kita buat main dengan neraka. Dah lah, tak apalah, nanti aku boleh keluar, nanti boleh masuk syurga juga. Sedap dia cakap. Api neraka ni tuan-tuan, satu percik kalau jatuh kat dunia ni semua mati. Baru satu percikan, belum lagi masuk dalam api neraka. Kita boleh buat main pula cakap, alah tak apa, nanti aku boleh keluar. Sedap-sedap cakap. Ya ke boleh keluar tu? Siapa yang boleh jamin kita boleh keluar balik? Ya ke kita tak pernah syirik, tak pernah murtad?
Takut kita pernah bercakap yang boleh jatuh murtad, kita pun tak tahu. Kadang-kadang murtad dalam hati ni, orang tak tahu, kita, Allah Ta'ala yang tahu. Kita memperlekehkan Islam dalam hati kita, memperlekehkan sunnah-sunnah Nabi dalam hati kita. Kita datang perasaan tu, kita tak cuba tangkis, kita biar layan dia, maka jatuh murtad. Tak boleh masuk syurga langsung, kekal dalam syurga, dalam neraka, khalidina fiha abada, kata Allah. Ni yang kita risau ni, jangan buat main. Buat main dengan neraka. Allahu akbar, wal iyazu billah. Sebab itu bila kita baca surah Al-Mulk, Allah Ta'ala sebut apa? Orang neraka sebut dalam surah Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang dalam api neraka sebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesal. Ni penyesalan orang yang berada dalam neraka. Wa qalu law kunna, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah dulu kami nasma', kami dengar apa yang dikatakan kepada kami, apa yang diceramahkan, apa yang dinasihatkan, apa yang dikhutbahkan, dan au na'qilu, kami cuba berfikir untuk berubah jadi orang yang baik, ma kunna fi ashabis sa'ir, kata Allah, nescaya kami tidak akan tergolong daripada golongan ahli neraka sa'ir. Sampai Allah Ta'ala teruskan ayat yang seterusnya, fa'tarafu bidzambihim fasuqal li ashabis sa'ir. Walaupun mereka mengiktiraf, mengakui terhadap dosa-dosa yang mereka kerjakan, mereka tetap dibakar di dalam api neraka sa'ir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan perkara yang main-main. Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran rintihan penghuni neraka. Allah sebut dalam Quran dalam surah As-Sajdah rintihan orang yang berada di padang mahsyar, golongan yang berdosa. Dah sebut dah. Allah Ta'ala dah gambarkan. Penghuni neraka bakal menyatakan perkataan itu, sebab Allah Ta'ala yang ciptakan manusia. Inilah perkataan yang akan disebut oleh penghuni neraka besok. Skema tu Allah Ta'ala dah bagi. Dia punya skema nak cakap tu, memang itu yang manusia akan cakap besok dekat dalam api neraka. Memang itulah apa yang dicakap oleh manusia yang berdosa dekat padang mahsyar. Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami dah nampak dah depan kami api neraka. Allah Ta'ala bawa api neraka ke padang mahsyar, tunjukkan dekat manusia, inilah tempat kamu akan dibakar kelak. Rabbana absarna wa sami'na, dan kami telah dengar dah ngauman api neraka yang mengaum-ngaum. Farji'na, tolonglah kembalikan balik kami semula di dunia. Inna muqinun na'mal salihan inna muqinun. Ini Allah Ta'ala dah sebut skema yang disebut oleh manusia besok. Perkataan yang bakal manusia yang berdosa sebut dekat padang mahsyar dan dekat dalam api neraka. Wal-iyazubillah. Moga-moga kita tidak tergolong daripada golongan ini, golongan yang berdosa dan golongan yang dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal-iyazubillah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah selesai sudah pengajian surah Al-Insan kita pada malam ini. Moga-moga dengan apa yang kita pelajari pada malam ini akan menjadikan kita orang yang senantiasa hati kita ini senantiasa ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan kekuatan, taufik dan hidayah tu taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita senantiasa beristiqamah untuk senantiasa berada di atas siratal mustaqim, beramal dengan Islam, beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sudah sedia maklum. Yang dah tahu tu kita amalkan. Jangan berhenti beramal sampailah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berpada dengan amalan yang kita dah buat. Cukuplah, dah banyak dah ni, ya Allah, dah banyak now dah aku buat, ya Allah. Ya ke? Memang dah banyak, tapi Allah Ta'ala terima ke? Belum tahu lagi. Sebab itu jangan berhenti beramal, berhenti beristighfar, jangan berhenti selawat. Teruskan dan teruskan dan teruskan
hingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengannya buat selama-lamanya. Itu sahaja insya-Allah. Ada soalan ke nak tanya? Ada? Okey, boleh. Okey. Subhanallah. Bismillah. Soalan hebat-hebat ni. Soalan dia kreatif soalan. Subhanallah. Pelik-pelik tak dijangka. Okey. Apa hukum kita tinggalkan majlis ilmu? Kita datang masjid untuk semayang, memang Allah Ta'ala bagi setiap satu langkah Allah Ta'ala bagi 10. Dia bulan biasa, bukan bulan-bulan yang mulia. Bulan Muharram, bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah tu memang lebih lah. Bulan Ramadan lebih-lebih lagi. Satu langkah 10, hapus satu dosa. Angkat satu darajat kebesaran, Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Tapi lepas semayang ada kuliah di balik. Apa hukum? Tuan-tuan, hukum belajar ni, majlis ilmu ni, apa hukum dia? Yang pertama kita nak tengok, adakah dia yang balik ni dia pernah belajar tak? Kalau dia kata aku dah belajar, tak apa. Yang dia balik ni kerana dia dah belajar. Dah buat apa, aku dah belajar dah. Dah belajar dengan ustaz hari tu kata dia. Ustaz dulu dah belajar dah surah ni. Itu tak apa. Dia balik itu tidak ada masalah, pasal dia dah belajar. Belajar tafsir Al-Quran. Yang pertama wajib belajar Al-Quran, belajar baca Quran. Sekurang-kurangnya wajib belajar surah Al-Fatihah, pasal dia nak bawa dalam solat. Okey. Yang lain-lain tu wajib juga, tapi tak sebagaimana beratnya belajar surah Al-Fatihah tu. Kemudian kita wajib belajar untuk memahami Al-Quran. Faham Al-Quran bukan dengan terjemahan sahaja. Faham Al-Quran dengan belajar tafsir Al-Quran. Huraian daripada para ulama mu'tabar. Jadi kalau kita tak belajar, ada pengajian, kita balik, kita tak pernah belajar, hukumnya berdosa. Jangan buat main. Ada pengajian dekat kampung kita, dekat masjid kampung kita, kita tak pergi. Bila dah ada, kita kena datang. Jangan buat main. Ni ilmu-ilmu fardu ain. Belajar matematik itu fardu kifayah. Belajar nak baiki kereta, kemahiran hidup hebat kita, semua reti kan. Belajar nak buat bubur lambu. Tapi yang ilmu-ilmu fardu ain kita tak nak belajar. Belajar tentang hadis, tak nak belajar hadis. Ada pengajian hadis, tak nak belajar. Siapa kita ni yang tak nak belajar hadis ni? Bila ada pengajian, ajitan kawasan masjid tetapkan ada kuliah, kita datanglah. Datang belajar. Belajar ni termasuklah, tak ada kitab pun tak apa, mendengar pun termasuk. Yang paling baik jadi orang yang belajar ada kitab. Kalau tak ada kitab, dia ada catatan. Itu termasuk orang yang belajar. Tapi kalau tak ada kitab, kita jadi orang yang mustami' pun termasuk Nabi. Tidak termasuk dalam ancaman Nabi. Golongan yang kelima yang diancam oleh Nabi akan mendapat kemusnahan dalam kehidupan dia di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Kun aliman, yang pertama jadi orang alim. Tak boleh jadi orang alim, jadi orang yang belajar. Orang belajar ada kitab, ada buku catat. Tak, yang ketiga jadi orang yang mustami'an, orang yang mendengar. Ni ramai kita yang mendengar banyak. Orang zaman dulu, tok guru tak bawa kitab. Yang bawa kitabnya anak murid. Zaman sekarang tok guru bawa kitab, anak murid tak bawa kitab pula, dah terbalik. Jadi anak murid lebih alim daripada tuan guru. Tak faham tak apa. Faham-fahamlah. Bagi yang nak faham. Okey, tuan-tuan. Okey. Jadi tadi
Kena tengok ilmu yang kita dah belajar. Kita tak boleh kata dia kemungkinan dia dah belajar. Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu. Dia ada pernah belajar ataupun dia dah belajar. Dia belajar kat masjid lain. Kita husnuzon dengan orang. Mungkin dia dah belajar. Kita pun tak tahu sejarah pembelajaran dia. Kecuali memang kita kenal kawan kita ni. Bila dia belajar, dia sama-sama dulu dengan aku, sama je. Sama-sama insaf ni, cuma aku insaf boleh datang semayang dan boleh datang belajar. Dia tak. Belajar tak nak. Asal belajar je balik. Asal belajar je balik. Wal'iyazubillah. Okay tuan-tuan. Wallahu a'lamu bissawab. Itu sahaja. Jadi kita insya-Allah akan datang masuk surah yang baru, surah Al-Mursalat. Saja kita tangguh pengajian kita dengan baca surah Wal Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan golongan orang-orang yang senantiasa beristiqamah untuk senantiasa memakmurkan rumah-Mu ya Allah. Jadikanlah kami di antara golongan yang senantiasa beristiqamah untuk senantiasa berada dalam majlis ilmu-Mu ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang mudah untuk mengamalkan apa yang kami telah pelajari ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk beramal ya Allah. Berilah kekuatan itu kepada kami ya Allah. Kami ini merupakan golongan yang senantiasa sukar untuk melaksanakan apa yang kami telah pelajari ya Allah. Berilah kekuatan, taufik dan hidayah daripada-Mu ya Allah, agar kami tergolong daripada golongan yang senantiasa mengamalkan apa yang telah kami tahu dan apa yang telah kami pelajari ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan kami beramal dengan ilmu-Mu ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan kami beramal dengan agama-Mu ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan kami beramal dengan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarrukan mubarakan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.